Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan bincang mengenai adakah faktor umur itu boleh mempengaruhi sperma saya. Mengikut kajian, ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi sperma. Tapi kita dapati bahawa ada satu kajian mengatakan bahawa umur seorang lelaki itu memang ada efek dia atau kesan dia terhadap kualiti dan kuantiti sperma. Didapati kalau seorang lelaki atau suami itu umurnya agak lanjut, dalam kes ini 45 atau 50 tahun ke atas, keupayaan dia untuk mendapat zuriat agak menurun. Ini kemungkinan juga kerana pasangan dia juga selalunya agak berumur juga. Dan kita tahu daripada perbincangan kita sebelum ini bahawa kalau seorang wanita itu berumur 35 tahun ke atas, keupayaan dia untuk mengandung atau mengadakan zuriat agak rendah ataupun dia sudah mula menurun. Jadi oleh itu ya, faktor umur untuk lelaki mungkin mempengaruhi, tapi ini mungkin disebabkan oleh juga faktor umur pasangan dia yang dia ada sekarang. Dan dikatakan bahawa seorang yang berumur, seorang lelaki yang berumur, kekerapan dia melakukan hubungan seks dengan pasangan dia juga kurang berbanding dengan seorang yang lebih muda. Ada juga kajian untuk melihat kualiti dan kuantiti sperma di dalam di bawah mikroskop bagi mereka yang sudah berumur. Didapati bahawa bagi mereka yang berumur lebih daripada 50 tahun, konsentrasi atau bilangan sperma itu mula menurun antara 3 hingga 5% setiap tahun. Dan ini menunjukkan bahawa memang ada pengurangan bilangan sperma bagi mereka yang berumur lebih daripada 50 tahun ke atas. Bukan saja bilangan, tetapi juga motility atau pergerakan dan morfologi juga terpengaruh. Ada pengurangan di motility, di pergerakan. Pergerakan mula menurun dengan naiknya umur seseorang, dengan tuanya seseorang, dan juga morfologi ataupun rupa bentuk banyak yang tidak normal dengan usia yang lebih lanjut. Mengenai volume juga ataupun bilangan air mani ataupun sedikit air mani itu pun berkurang dengan umur yang meningkat. Kenapa ini boleh berlaku? Sebenarnya ada banyak teori di belakangnya. Antaranya ialah dengan usia yang lebih tua, seseorang itu akan dapat banyak faktor luaran yang boleh mempengaruhi. Contohnya smoking atau menghisap rokok. Dia lagi berumur, dia mungkin dia expose kepada ataupun dia tercemar dengan hisap rokok atau dengan toksin-toksin ataupun dengan benda-benda yang di persekitaran environment, menyebabkan lebih tua dia, seseorang itu lebih lama dia kena exposure kepada semua toksin atau rokok atau vape sebagainya. So ini boleh menyebabkan kualiti dan kuantiti sperma itu menurun. Didapati juga bahawa mereka yang berumur selalunya mempunyai penyakit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, dan kadang-kadang mereka mengambil ubat darah tinggi sebagainya yang boleh bagi kesan kepada bilangan kuantiti dan kualiti sperma. Dan adakah juga mereka yang berumur ni boleh, kalau dapat zuriat, ada efek kepada zuriat tu? Kita tahu bahawa kalau seorang wanita yang umur 35 tahun atau 40 tahun ke atas, kualiti telur tu dah mula menurun. Jadi kebarangkalian untuk mendapat anak yang tidak normal seperti Down syndrome dan sebagainya agak meningkat. Tetapi adakah ada efek juga pada lelaki? Ada kajian yang mengatakan bahawa ada sedikit kesan, tetapi umur lelaki itu selalunya menjangkau lebih daripada 50 atau 60 tahun. Bermakna ada efek sedikit dari segi komposisi DNA di dalam kepala sperma itu
menyebabkan kemungkinan dia untuk mendapatkan zuriat yang tidak normal itu agak tinggi ya, kalau mereka berumur lanjut, lelaki itulah. Dan ini juga pada masa yang sama kemungkinan dia untuk mendapat pasangan tu mendapat keguguran juga agak tinggi. Jadi apakah solusinya? Nombor satu, kalau boleh jangan tunggu lama-lama. Kalau nak dapatkan zuriat ya, dapatkan cepat, jangan tunggu pada usia yang agak lama. Dan kadang-kala kita boleh juga membuat apa dipanggil sperm freezing atau pembekuan sperma. Mungkin kita tidak bercadang untuk mendapatkan zuriat sekarang, ataupun mungkin tidak ada jodoh lagi sekarang ni, kita boleh membekukan sperma kita untuk disimpan, untuk digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi ini adalah dua choice yang kita boleh buat untuk maintain integriti sperma kita sebelum kita ke usia yang lebih lanjut. Apa-apa pun, kalau kita ada banyak persoalan, kalau kita ada apa-apa persoalan, boleh hubungi kami dan berjumpa dengan doktor pakar fertility untuk maklumat yang lebih lanjut. Okey, itu saja untuk kali ini. Bye.